Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman ini adalah untuk tugasan pentadsiran berterusan bagi subjek PIMK 3253 pengajian hadis. Tugasan bagi rakaman ini adalah persembahan. Nama diberi Muhammad Hakimi Berazi daripada kelas T1S2.03 perkhususan pendidikan Islam. Adalah bagi tugasan 2 bahagian A, dan tajuknya adalah menjawab salah faham dalam ilmu hadis. Yang pertama, autoriti riwayat sahabat dan juga periwayatan dengan maksud hadis. Yang kedua adalah kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan dan juga nilai. Baiklah, kita akan terus kepada subtopik yang pertama, iaitu menjawab salah faham dalam ilmu hadis, iaitu autoriti riwayat sahabat. Yang pertama, apa itu autoriti? Autoriti bermaksud hak ataupun kuasa untuk memberi perintah, mengawal, membuat keputusan dan juga sebagainya. Ini saya ambil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Maknanya autoriti ni maknanya kekuasaan periwayatan sahabat tu untuk kita guna dalam kehidupan kita. Pengenalan, terdapat pelbagai pandangan daripada ulama tentang kedudukan para sahabat dalam sudut keadilannya, terutama apabila menyentuh berkenaan kehujahan para sahabat dari sudut periwayatan sesuatu hadis. Ini kerana faktor keadilan para sahabat merupakan sebahagian daripada penerimaan suatu hadis di sisi umat Islam, apatah lagi para pengkaji hadis. Perkara yang paling jelas ialah para sahabat ini dipandang tinggi oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita masuk kepada keadilan para sahabat. Merujuk kepada para sahabat, sifat keadilan yang disandarkan kepada mereka bukan sahaja sifat takwa dan memelihara maruah, tetapi juga keupayaan mereka untuk mempraktikkan agama dan menyebarkan agama kepada generasi yang seterusnya. Sifat adil para sahabat menghalang mereka daripada berdusta dalam isu agama di atas nama Allah atau Rasulnya Muhammad SAW. Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama merupakan sumber keadilan para sahabat. Maknanya dalam dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis ni ada menyebutkan tentang keadilan para sahabat. Ini antara dalil yang menunjukkan keadilan para sahabat. Salah satulah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum ihsani radhiyallahu anhum radu'an wa a'adda lahum jannati tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang yang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut, iaitu jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Ayat ni maksudnya mengatakan bahawa orang yang mengikut jejak langkah para sahabat ni akan dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Terusnya, seorang pengkaji sirah kontemporari, Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, telah menjelaskan bahawa berlakunya kesalahfahaman yang besar dalam memahami dan membezakan antara dua istilah. Maknanya istilah adil, iaitu adil yang pertama adalah riwayah,
Maksud adil, kejujuran dan ketelitian dalam periwayatan. Dan adil yang kedua adalah suluk, iaitu sikap menjauhi dosa besar dan amat jarang melakukan dosa kecil, serta mengelakkan perkara mubah harus yang menjejaskan maruah serta kemuliaan mereka. Menurut beliau lagi adalah sahabah, iaitu keadilan para sahabat. Yang dimaksudkan oleh para ulama pastinya bila hadis adalah merujuk kepada adalah riwayah. Dalam erti kata lain, mereka tidak akan sesekali berdusta atas nama Nabi SAW. Hal ini kerana berdusta atas nama baginda merupakan satu hal yang amat besar bagi generasi sahabat. Namun, ia dipandang ringan oleh generasi seterusnya. Maka, syarat yang lebih ketat diperlukan untuk menentukan kesahihan suatu hadis. Kesimpulan yang kita dapat gulungkan daripada perkongsian saya tadi, maksud kesemua sahabat Rasulullah SAW itu bersifat adil adalah adil dari sudut periwayatan. Dalam erti kata lain, mereka tidak sesekali berdusta dan berbohong atas nama baginda SAW dan merupakan manusia yang paling benar dan jujur sifatnya. Walaupun para sahabat tidak maksum, namun kesalahan dan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian daripada mereka tidak sama sekali mencacatkan ketinggian dan kedudukan mereka sebagai satu generasi terbaik umat ini. Kita masuk pula kepada subtopik yang kedua, iaitu menjawab salah faham dalam ilmu hadis, periwayatan hadis dengan makna. Pengenalan. Umum mengetahui bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Ini kerana sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kat sini nak tunjuk yang kita mestilah sebarkan kebaikan, kan? Jadi mengenai penyebaran hadis dari segi makna, bukan dari segi lafaz ni, para ulama telah berbeza pendapat dalam membenarkan seseorang itu meriwayatkan hadis dengan makna. Apa itu meriwayatkan hadis dengan makna? Meriwayatkan hadis dengan makna bermaksud meriwayatkan sesebuah hadis dengan lafaz yang berbeza daripada lafaz asal hadis, tapi apa yang disampaikan tu memberi makna yang sama. Walaupun hukum meriwayatkan hadis dengan makna merupakan isu yang diperselisihi oleh para ulama, namun jumhur ulama telah membenarkan periwayatan hadis dengan makna dan dalam masa yang sama perlu menepati beberapa syarat yang telah ditetapkan. Antara syarat-syarat yang perlu ditepati, yang pertama, seseorang yang ingin meriwayatkan hadis itu mestilah sama ada dia terlupa lafaz atau matan hadis yang ingin diucapkan apabila diminta untuk meriwayatkan hadis berdasarkan hafazannya. Yang kedua, seseorang yang ingin meriwayatkan hadis dengan makna perlulah mahir dalam bahasa Arab agar makna hadis tersebut selamat daripada sebarang perubahan. Dan akhir sekali, lafaz atau matan hadis itu tidak boleh ditukar dengan perkataan lain walaupun maksudnya sama. Sebagai contohnya, lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab lafaz tersebut menjadi ibadah apabila membacanya. Ini kerana tidak ada lafaz lain yang setaraf dengan lafaz yang digunakan oleh Nabi Muhammad di dalam sesuatu doa atau zikir. Tapi kalau nak sampaikan hadis tu, sebaik-baiknya adalah diriwayatkan dengan lafaz atau matanya yang asal. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu terlupa matan atau lafaznya yang asal, maka dibolehkan seseorang itu meriwayatkan hadis tersebut dengan makna.
setelah menepati syarat-syarat yang dinyatakan di slide yang sebelum ni, supaya makna hadis dan yang asal dapat dikekalkan. Baik, kita masuk pula kepada subtopik kita yang terakhir, iaitu kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan dan juga nilai. Okey, jadi ada banyak kepentingan menjaga hadis daripada segi keagamaan dan juga nilai. Kita tengok kotak sebelah kanan atas. Okey, yang pertama, kepentingan menjaga hadis. Hadis adalah interpretasi kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai panduan dalam memahami hukum syarak yang diturunkan dalam Al-Quran. Maknanya selain daripada Al-Quran, sumber utama yang kedua adalah hadis. Jadi kita mestilah jaga hadis ni sebab ia merupakan peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kalau kita menjaga kepentingan hadis ni, kita dapat mengistinbatkan banyak hukum. Maknanya bukan kita lah, tapi para ulama' dia dapat istinbatkan lebih banyak hukum lah dalam kehidupan ni. Lepas tu yang ketiga, melahirkan cendekiawan Islam dan sarjana Islam. Apabila kita jaga hadis ni, kita dapat melahirkan lagi banyaklah tokoh-tokoh Islam yang berkualiti. Okey, yang seterusnya adalah penyelesaian kepada masalah masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat kita ni ada banyaklah masalah-masalah. Contohnya masalah fiqh, munakahat, jinayat. Semua tu dah ada dalam hadis ni sebenarnya, hadis dan Al-Quran. Okay, seterusnya kita tengok pula kotak sebelah kiri atas. Okay, yang pertama, memberi pencerahan terhadap maksud yang umum atau tidak jelas di dalam Al-Quran. Maknanya hadis ni dia menjelaskan lagi lah apa yang ada dalam Al-Quran tu. Jadi itulah sebab yang penting kita jaga hadis, sebab dia melengkapkan Al-Quran. Yang kedua, ketika turunnya kalam Allah itu, sebahagian sahabat tidak jelas tentang maksud sesuatu ayat. Lalu Rasulullah SAW tampil menjelaskan maksudnya melalui hadis baginda. Sebab itulah wujudnya hadis, sebab Rasulullah yang terangkan sendiri berkenaan Al-Quran. Okay, kita tengok pula kotak yang sebelah bawah. Yang pertama adalah ilmu hadis adalah sebahagian daripada elemen yang paling utama dalam perundangan Islam. Seperti yang kita tahu, selain daripada hukum di dalam Al-Quran, kita juga rujuk hadis untuk perundangan Islam. Lepas tu yang kedua, riwayat itu dapat dikenali sama ada hadis benar atau hadis palsu. Maknanya kalau kita jaga ilmu hadis ni, kita sendiri dapat kenal pasti sama ada hadis itu sahih ataupun dhaif. Kita dapat bezakanlah mana yang kita perlu ikut dan mana yang kita perlu jauhi. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.